Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu petang ini tuan-tuan. Setiap petang kita bertemu, belum ada lagi yang gagal walau satu hari pun sejak 18 hari bulan Mac. 18 hari bulan Mac, hari ini sudah 9 hari bulan Mei. Kita berterusan hampir 2 bulan tuan-tuan. Hampir 2 bulan setiap petang dan setiap malam. Setiap petang jam 5, malam nanti pun kita ada jam 10. Kita bertemu dengan para penonton dan sambutan daripada para penonton sangat-sangat menggalakkan. Dan tanpa para penonton, apalah kami yang sedang bersiaran ini. Para penonton, pada petang ini, insyaAllah kita akan membincangkan satu tajuk yang saya yakin kalau ada anak-anak, tuan-tuannya anak remaja, panggil dekat, panggil dekat. Kalau tengah buka tuan-tuan laptop, panggil dekat-dekat, tengok skrin dekat laptop. Kalau tengok menggunakan telefon masing-masing, smartphone masing-masing, minta mereka keluar daripada bilik-bilik mereka supaya mereka duduk bersama-sama. Bersama dengan mak, bersama dengan ayah, kakak, adik dan abang. Sama-sama kita tengok dan sama-sama kita perhatikan. Dan sama-sama, kalau tuan-tuan ada nak tanya, ada nak respon, ada nak apa pun, silakan tuan-tuan puan. InsyaAllah, kalau ada respon-respon yang bagus, yang saya kata, yang saya fikir mungkin berkaitan dengan apa yang dibincangkan, saya akan bacakan untuk dijawab, untuk direspon pula oleh ahli-ahli panel kita tuan-tuan. Tuan-tuan, sebenarnya kita ada 3 ahli panel, tapi satu lagi ahli panel tu menghadapi sikit masalah teknikal. Walau apapun kita mula dulu. Nanti beliau akan menyertai kita kemudian bila hal teknikal itu dapat diselesaikan. Apapun sekarang ni kita nak mula, insya-Allah kita ada 2 orang tuan-tuan sekarang ni. Yang pertama ialah saudara Muhammad Omar Ali. Muhammad Omar Ali yang pernah bersama kita dulu tuan-tuan, live bersama dengan kita minggu lepas bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Tuan-tuan mengenai pembacaan Al-Quran, macam mana cara membaca Quran yang betul, tahsin Al-Quran, mempertulkan bacaan Fatihah. Itu pembacanya ketika itu ialah saudara Muhammad Omar Ali. Dan seorang lagi tuan-tuan dan puan ialah Al-Fadhil Ustaz Huzaifah. Seorang hafiz Al-Quran, penghafaz Al-Quran, alhamdulillah, sekarang berkhidmat dengan Mahat Tahfiznya sendiri tuan-tuan dan puan, yang begitu dedikasi orangnya dan juga sempat memberikan kuliah-kuliah di sana sini yang berkaitan dengan Al-Quran, di samping tuan-tuan berusaha membawa anak-anak muridnya, anak-anak didiknya menjadi insan-insan yang baik, menjadi remaja-remaja yang baik dan ikon-ikon remaja yang baik. Tuan-tuan, tajuk kita petang ini ialah ikon remaja Muslim. Ikon remaja Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan, ikon remaja Muslim ni contoh-contoh. Contoh-contoh yang kita boleh lihat, contoh-contoh yang kita boleh kerja suri tauladan kepada kita, contoh-contoh fikirannya, contoh-contoh tindakannya, contoh-contoh perbuatannya, contoh-contoh akhlaknya, contoh-contoh jihadnya, contoh-contoh apa juga yang baik untuk agama. Itulah tuan-tuan yang merupakan ikon-ikon, menjadi ikutan kepada kita. Zaman Nabi Muhammad SAW terlalu ramailah tuan-tuan. Zaid bin Sabitnya, Arqam ibni Abi Arqamnya, tuan-tuan dan puan, dengan Usama, dengan berbagai-bagai lagi nama-nama. Abdullah ibn Mas'udnya, Abdullah ibn Umarnya, semuanya tuan-tuan, dia masuk Islam di bawah umur 15 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun dan sebagainya. Bahkan kalau tuan-tuan dan puan tengok, ini generasi silam. Generasi yang pertama, generasi yang dididik sendiri oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sama ada generasi itu boleh direplicate, generasi itu boleh kita lahirkan semula, generasi itu boleh dilahirkan semula dalam rumah kita, dalam jiran tetangga kita, dalam masyarakat kita. Kita nak bincang bersama dengan orang muda yang berada di depan kita ni. Seorang lagi, Cik Saiful Rais, masa dia muncul nanti, insyaAllah dia akan muncul dan kita akan berjalan terus insyaAllah. Muncul dah. Muncul lah insyaAllah. Okey. Saya pun tak berani nak suruh lentangkan unit telefon ni, takut nanti ada masalah. Boleh dengar tak? Saya pun dengar. Boleh dengar tu, dengar clear. Dengar. Alhamdulillah. Boleh lentang. Boleh lentangkan, ini membujur ni. Kejap. Okey, cantik.
Memang cantik. Jadi kita anggap Saiful Rais ni tuan-tuan, Saiful Sapi ni seorang lawyer. Latar belakang undang-undang, lawyer. Kemudian tu sekarang ni alhamdulillah terlibat diri dalam perniagaan, dan perniagaan utamanya sekarang ini ialah tuan-tuan, dia buka satu restoran yang bagus tuan-tuan, namanya Abah and Son Nun di Sungai Besi di sana, insya-Allah. Saya dah 3-4 kali makan di restorannya. Nanti kita sebut Uzaifah, penghafaz Al-Quran, kita sebut Muhammad Omar Ali, tuan-tuan dan puan, anak muda engineer, tetapi alhamdulillah bacaan Qurannya baik, perjuangan Qurannya baik, dan mendapat engineeringnya, degree dia dapat di Jepun. Muhammad Omar Ali ni degree engineering di Jepun. Sekarang ni bekerja dengan salah satu syarikat Jepun di Jepun sana, dalam setahun pindah ke Malaysia, kerana syarikat itu ada di Malaysia di Pelabuhan Kelang sana. Syarikat itu ialah syarikat untuk melahirkan, membuat musical instrument seperti gitar dan berbagai-bagai lagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kita minta Abang Saiful kita memulakan untuk bercerita tentang apa mukadimah yang paling baik Saiful untuk kita mukadimahkan mengenai ikon remaja Muslim ini. Mungkin dalam masa 3-4 minit begitu, bila mukadimah itu kita dapat sama-sama terima bersama-sama, kita akan panjangkan kita punya perbincangan ini menggunakan mukadimah yang akan dimukadimahkan oleh Cik Saiful Rais. Ini Abang Saiful Rais, insya-Allah. Sila Saiful. InsyaAllah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rewanuh yang berbahagia Datuk dan teman-teman adik-adik panelis semua. Jadi alhamdulillah hari ni Datuk jemput kita di sepenuh bulan Ramadan ni. Apabila kita sebut ikon remaja Muslim ni ataupun ikon syabab Muslim ni adalah satu tajuk yang sangat bagus dan teramat baguslah. Jadi sebagai mukadimah permulaan ni, saya teringat kisah lebih kurang 6 tahun yang lepas. 6 tahun yang lepas, seorang adinda, adik kita yang amat kita sayangi, yang telah pergi meninggalkan kita di bumi Turki. Iaitu adalah Allahyarham Ahmad Ammar. Jadi kalau Ammar ni disebut, memang saya menitik air mata lah. Sebab dia mengingatkan saya kepada seorang lagi tokoh sebelum tu. Beberapa tahun yang lepas, sewaktu saya umur dah 48, waktu saya belajar di England dulu, ada seorang, sebelum saya cerita Mak Ammar ni, ada seorang anak muda yang sangat hebat dulu. Beliau ni double degree di Cambridge dan Oxford. Beliau bernama Allahyarham Adlan Benan Omar. Jadi sewaktu kita belajar di UK tu, dia ni dah ada satu visi. Visi di mana dia beritahu kita, kawan-kawan jom kita kumpul duit, kita buat program Ibu Kalsum. Ibu Kalsum ni adalah seorang ibu di Kelantan yang mana beliau single mother, anak lebih kurang 5 orang, dan beliau ni hanya berkebun. Dia tak ada pendapatan apa, hanya menoreh saja. Tapi alhamdulillah anak-anaknya semua masuk ke universiti. Jadi apabila balik pula pada cerita Ahmad Ammar ni, ikon remaja ni, saya suka Ahmad Ammar ni sebab saya suka kepada ayah beliau. Jadi ayah beliau ni memang dia dah merancang. Dia nakkan anak dia ni menjadi seorang yang berguna untuk umat. Seorang yang berguna untuk umat. Seorang yang boleh, mana dia lagi daripada sistem biasa yang mana kamu belajar, kamu kerja, kamu berkahwin, kamu ni. Tapi dia didik anak dia ni untuk digunakan untuk umat. Dan dia plan, dia rancang, dia tengok apa lagi. Banyak orang hantar ke tahfiz, banyak orang suruh doktor, banyak suruh engineer. Jadi dia mengkaji, ayah ni mengkaji, dia melihatkan salah satu benda untuk mempertabatkan Islam ni adalah sejarah. Maka dia pun menyuruh anak dia ni, kamu pergi belajar sejarah. Sultan Ahmad Al-Fatih ni, kamu belajar sejarah. Sebab apa, kalau kita tengok balik, kalau tentang saya punya pengalaman, saya tengok apabila kita bercakap tentang remaja ni, pucuk pangkal dia adalah sejarah. Sejarah kita hari ni berkurangan. Sejarah apa yang kita belajar, apa yang kita tahu hari ni, semua berkurangan. Dan kita lihat banyak, kalau kita keluar negara ni, orang Itali, orang Jerman, orang French, mereka boleh berbahasa Arab dan mereka mengkaji sejarah-sejarah Islam. Sedangkan mereka bukan Islam. Dan apa yang kita belajar hari ni, apa yang kita ketahui hari ni, remaja kita didedahkan oleh perkara yang sejarah yang telah diolah balik
oleh Mat Saleh ni. Itu yang saya, dan kita lihat kalau kita pergi ke University of Leiden di Holland sebagai contoh, Profesor Nabila Ross ni di library dia saya tengok semua manuskrip Islam. Manuskrip Melayu, manuskrip Tanah Jawi yang ditulis oleh penyair-penyair kita dahulu, jadi semua dibawa lagi. Jadi kita hari ni, remaja-remaja ni saya tengok dia tidak ada satu ikon ataupun dia tidak ada satu orang yang nak menunjukkan dia apa sebenarnya. Remaja Islam ni apa? Kalau yang keluar daripada sekolah agama atau yang ada background agama tu, pada saya okey. Tapi kalau yang biasa-biasa ni, dia akan mengikut apa yang dilihat. Dari segi hiburan, apa yang dipaparkan oleh media. Jadi dia tak tahu. Kena pula ayah dia pun biasa. Ayah dia maybe doktor, maybe engineer, tapi dia educated from UK. Jadi kejayaan tu yang dilihat tu adalah apa yang dipandang oleh mata. Sedangkan Islam ni dulu, kejayaan dia adalah luar biasa. Jadi bagaimana kita nak mengembangkan benda ni, kita nak approach pada mereka, kita nak suruh mereka jadi kebanggaan. Begitu juga dengan kes Allahyarham Ahmad Ammar ni, lebih kurang setahun 2 tahun panas. Semua anak-anak muda nak jadi seperti dia. Dan pada tahun itu juga dia diberi tokoh Maulidur Rasul oleh Nasional dan juga oleh Selangor. Dan lepas tu dia senyap. Jadi hari ni pada pandangan saya lah, kerajaan nak kena ada benda sebagai tokoh syabab Muslim, tokoh remaja Muslim. Kita kena ada. Dan kita kena ada program TV sebagai contoh. Kita panggil. Sebab remaja ni nak tarbiyah dia kena remaja. Jadi kalau orang tua-tua ni pada saya agak susah sikit lah. So remaja kena tarbiyah remaja. Jadi itu saya punya intro Datuk, minta maaf Tok. Alhamdulillah. Cantik. Maknanya apa yang ditekankan abang, kita panggil abang lah, Abang Saiful. Pertama sekali ialah kita kena ada satu wawasan kita. Remaja punya wawasan sebagaimana abah ayah kepada Ahmad Ammar. Orang lain macam-macam disiplin, tapi anak dia nak mengetahui sejarah. Belajar ke Turki, belajar sejarah yang lebih besar lagi. Sejarah Ottoman Empire, macam mana Ottoman Empire begitu hebat menakluki dunia, tuan-tuan dan puan, menakluki dunia. Dan mungkin akan berlaku juga Ottoman Empire ni, Osmaniyah ini, mungkin akan menjadi penakluk dunia kali yang kedua. Kita pun tak tahu, alhamdulillah. Dan di situ tugas pemuda-pemudanya. Dan saya tengok di macam mana orang didik dalam masa kurang daripada 20 tahun ni, Saiful ya. Perkembangan yang sangat hebat berlaku di Turki ya. Dulu anak saya ada 2 orang saya hantar belajar di Turki, tapi oleh kerana pemerintahan tentera begitu kuat, jadi tekanan daripada tentera untuk membaca Quran yang agak sukar. Bila Quran dibaca, Quran disorokkan lepas tu. Tentera akan datang tengok cari Quran. Mereka binasakan Quran. Jadi tuan-tuan, anak saya balik. Apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan puan, dalam masa 20 tahun di Turki sekarang ni, kita tengok subuh, saya tahun lepas saya pergi ke Turki kan duduk 5-6 hari dekat sana tuan-tuan. Subuh saya pergi masjid ke masjid, kita tengok punya ramainya subuh macam sembahyang Jumaat, 40-50% daripadanya adalah anak-anak muda yang berumur 30 tahun ke bawah. Maknanya daripada 13 tahun sampai 30 tahun, itulah yang memenuhkan masjid. Macam mana mereka boleh buat dalam masa 20 tahun? Tak sampai 20 tahun. Kita dah merdeka 63 tahun. Sebab itu sebelum itu warisan daripada British dan sebagainya. Tapi masjid kita layu, lesu, setengah masjid hampir tidak ada participation daripada anak muda yang nak jadikan ikon kepada masyarakat ini. Jadi yang ini Muhammad Omar Ali kalau dapat respon sikit macam mana apa yang saya sebutkan tadi. Sila Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, pendapat saya tentang perkara ini, memang agak nampak kurang ni. Kalau kita tengok kat masjid-masjid, memang golongan muda ataupun golongan sebaya dengan saya ada, tapi kurang berbanding dengan orang-orang yang lebih berumur. Jadi pada pendapat saya, perkara ni berlaku disebabkan ramai golongan kita berada di luar. Ramai golongan kita ataupun yang terkenal ataupun famous semuanya diperkenalkan di luar masjid, dan golongan ataupun rakan sebaya sendiri pun tak pergi ataupun tak mengajak mereka pergi masjid. Okay. Dan antara salah satu faktor yang lain tu mungkin ibu bapa. Kalau ibu bapa tu pergi masjid dan dia akan ajak anak dia, dan dia ajar daripada kecil untuk bawa ke masjid, InsyaAllah budaya tu akan berkalan sampai besar. Okay, alright, okay.
Maknanya peranan masyarakat lah, peranan mak bapak. Di mana-mana pun Saiful dengan Huzaifah ya, saya sudah bersiaran ni hampir dua bulan berturut-turut, 2 bulan kebanyakannya almost in every program that I had sampai sekarang ni, hari ni pun Muhammad Omar pun bagi tahu peranan keluarga. Keluarga ni bukan umum. Peranan mak bapak. Kalau dalam rumah itu katakanlah ada anak 6 orang, tak ada satu orang pun yang dibina, tak ada satu orang pun yang dibentuk, tak ada satu orang pun ayah macam ayah Ahmad Ammar tadi. Jadi selama-lamanya kita jadi macam inilah. Orang tua besok mati, orang macam saya mati, tuan-tuan dan puan, siapa nak pergi masjid? Anak kita tak biasa ke masjid. Anak kita tak biasa duduk di masjid. Anak kita tak biasa menatap ilmu di masjid. Anak kita tak biasa rukuk dan sujud di masjid. Anak kita tak biasa baca Quran di masjid. Anak kita tak biasa bersosialisasi yang agama adalah paksinya di masjid. Jadi sebab itu Huzaifah, begitu juga persekitaran. Muhammad tadi menyebutkan persekitaran. Selain daripada mak bapak, persekitaran keliling. Di luar daripada masjid. Kita tengok meriahnya shopping center. Kalau kat saya, tempat saya ni tuan-tuan, meriahnya Wan Utama. Punyalah meriah tuan-tuan dan puan. Begitu juga meriahnya Nun di Bukit Bintang. Meriahnya Nun di Sunway. Meriahnya sangat meriah. Tapi tentang masjid, terutama di kalangan anak-anak muda ni, saya rasa bukan meriah tuan-tuan. Kita tengok keadaannya sangat-sangat dhaif. Participation of the young people for the masjid purposes, for the masjid punya activities, saya nampak sangat-sangat dhaif lah. Jadi ya, Huzaifah, apa pengalaman Huzaifah? Macam mana Huzaifah membentuk anak-anak didik Huzaifah ya? Supaya anak-anak didik ini yang Huzaifah bentuk, Huzaifah ni Saiful dia ada Mahat Hafiz. Orang muda ni boleh establish Mahat Hafiz. Dan macam mana dia mendidik anak-anak muda ini, kamu mesti menjadi orang boleh ikut. Kamu mesti menjadi suri tauladan. Kamu mesti menjadi orang yang ke depan. Kamu jangan duduk tepi-tepi. Kamu mesti tunjukkan kamulah orang yang hebat sekali atas nama agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak menunjuk diri, bukan nak membangga diri, tapi kamu nak hebatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Huzaifah didik anak-anak didik ini yang berada di pusat Ma'had Tahfiz Huzaifah untuk menjadikan mereka sebagai contoh-contoh kepada remaja Muslim. Sila Huzaifah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pelajar-pelajar remaja ni, terutama yang saya punya tahfiz berumur 13. Paling mudanya 13 sehingga ke 18. Jadi saya sedarkan mereka, walaupun mereka di pandangan orang ramai nampak biasa je, tapi saya sedarkan mereka bahawasanya mereka merupakan hero, wakil bagi setiap keluarga mereka. Di Malaysia, kita ada wakil pemain badminton Malaysia, wakil pemain takraw Malaysia, wakil penyanyi Malaysia. Sekarang ni, wakil pemain badminton tadi, penyanyi tadi, dia berjalan dengan perasaan, aku ni wakil bagi negara aku. Jadi aku kena jaga penampilan aku, jaga perwatakan aku, jaga akhlak aku, jaga adab aku. Macam sebagai pelajar saya, setiap kamu merupakan hero dan wakil bagi keluarga kamu. Jadi bila kamu berjalan ke mana saja, berada di mana saja, kamu jangan ada perasaan rendah diri, malu, takut. Tak, aku ni adalah hero, someone bagi ahli keluarga aku. Jadi bila kamu buat perkara yang baik, kamu sedang membangga keluarga kamu. Dan kalau kamu buat perkara tak baik, tak senonoh, tak elok, kamu sedang memburukkan nama keluarga kamu. Contoh hari ni ada orang-orang yang terlalu glamour kat Malaysia, mungkin dia ahli sukan, mungkin dia artis, mungkin dia orang-orang yang ternama. Jadi dia akan jaga nama baik dia sebab dia rasa dia someone kat Malaysia ni. Macam sebegitu pelajar. Jadi kalau orang biasa, orang mungkin tak terkenal, tidak nama, benda tak elok pun orang tak kisah sebab dia ni siapa tak tahu. Jadi saya beritahu pelajar saya, kamu jangan rasa tak siapa-siapa. Kamu kena rasa kamu merupakan hero bagi keluarga kamu, kamu wakil bagi keluarga kamu kebanggaan bagi keluarga kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sedarkan pelajar-pelajar saya bahawasanya semua remaja merupakan tulang belakang bagi masyarakat. Menentu kepada laju masyarakat sesebuah negara adalah remaja. Sekiranya elok remaja-remaja di negara tersebut, maka insya-Allah semakin maju, semakin berjaya, semakin baik. Sekiranya remaja-remaja di negara tersebut rosak, maka alhamdulillah
kebanyakan kerosakan yang lain pun akan terus berlaku oleh kerana remaja ni tadi. Saya nak kongsi juga bahawasanya perkataan remaja ni pertama ada sebut ataupun syabab. Yang kedua, perkataan remaja dalam Quran juga Allah sebut sebagai fityah. Pemuda ni fityah. Contoh dalam surah Kahfi, fityatun Allah sebut. Perkataan fityatun dia berasal daripada perkataan fatwa. Fatwa tu benda baru. Fatwa ni benda baru. Benda yang tidak ada dalam Quran hadis, maka mufti kena keluarkan fatwa. Jadi fatwa benda baru. Maka macam tu juga perkataan fityah Allah guna untuk remaja. Kenapa? Dua sebab. Kerana pertama, remaja merupakan satu generasi baru dalam masyarakat. Remaja merupakan satu generasi baru dalam masyarakat. Okay? Yang kedua, kerana remaja ni disuka kepada benda-benda yang baru. Dia akan cipta sukan baru, cipta permainan game yang baru, dia suka reka cipta hiburan yang baru untuk menarik perhatian orang ramai dalam masyarakat. Jadi kalau remaja ni kita dapat bawa pada agama, mungkin kita kena buat satu benda yang baru dalam program keagamaan untuk tarik remaja-remaja. Remaja ni kalau dengar ceramah dia dah nampak ustaz, tuan guru, alim ulama. Tapi kalau kita jemput dalam program kita benda yang baru, kita biasa contoh program-program keagamaan kita jemput pemain bola sepak. Program keagamaan kita jemput pemain boxing Malaysia. Kita jemput pelakon yang terkenal, muda-muda. Penyanyi yang terkenal, muda-muda. Mungkin benda ni baru bagi mereka, mereka suka nak dengar. Jadi, dalam masyarakat, remaja merupakan tulang belakang. Itu juga dalam agama, Allah suka dengan remaja yang kembali pada agama. Okay, Allah suka dengan remaja yang kembali pada agama. Okay, ada ustaz-ustaz pernah kata, minta maaf lah ya, kata-kata ustaz tu, kalau orang tua pergi ke masjid itu perkara biasa, dan kalau nampak remaja-remaja ke masjid itu perkara luar biasa dan mungkin mereka dipaksa. Kata-kata ustaz tu, mereka dipaksa. Mungkin guru-guru paksa mereka pergi, jadi mereka kena ikutlah sebab mereka pelajar. Ataupun mungkin mak ayah paksa, mereka kena ikut sebab mereka pelajar. Walau bagaimanapun saya nak tekankan di sini bahawasanya Allah Ta'ala suka sangat dengan remaja. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut salah satu golongan yang akan berada di bawah naungan arasy ke akhirat kelak ialah seorang remaja yang menghabiskan masa mudanya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Kahfi, Allah guna perkataan mereka remaja, mereka fityatun. Allah Ta'ala boleh guna perkataan lelaki ke, orang dewasa ke, arijal ke, tapi Allah mention pemuda juga sebab bagi Allah pemuda Ashabul Kahfi ni bila dia keluar pada kampung dia, negeri dia nak selamatkan iman, special. Kerana jarang sangat orang muda yang usaha fikir untuk selamatkan iman. Jadi kita orang-orang yang dah dewasa mungkin yang alhamdulillah Allah dekatkan dengan agama, kena fikir cara sebaik mungkin untuk bawa remaja kepada agama. Antaranya ialah kita buat pembaharuan demi pembaharuan. Itu pendapat saya, Datuk. Terima kasih Huzaifah. Alhamdulillah Huzaifah tuan-tuan dan puan dalam umur yang muda ni menjadi pendidik, murabbi tuan-tuan dan puan ya, mendidik anak-anak kita. InsyaAllah dia kata tadi 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun nak didik mereka tuan-tuan dengan satu didikan, dengan satu bentuk tarbiyah yang menjadikan mereka ini hero tuan-tuan. Berapa kali dia sebut perkataan hero tadi? Berapa kali dia sebut? Dia tak sebut crook tuan-tuan, dia sebut hero. Maknanya ada satu fahaman heroism. Heroism ni maknanya kita fahaman memikirkan besar, bertindak besar. Kamu jangan ke tepi-tepi. Kamu bukan manusia ke tepi. Kamu kalau main tenis di Wimbledon, kamu main di center court. Kamu main di center court. Kamu bukan main court-court yang kecil ni. Jadi remaja kita untuk menjadi orang-orang yang ada status ikon dibentuk oleh Huzaifah untuk jadi begitu. Alhamdulillah. Setakat ni nanti saya nak tanyakan macam mana tentang pembentukan yang diberikan, macam mana setakat mana kejayaannya. Saya nak pergi kepada Abang Saiful balik. Abang Saiful kita tengok tadi macam mana Huzaifah telah membentuk anak-anak didik dia untuk menjadikan ialah remaja-remaja yang berstatus ada hero heroik dalam tindakan. Kita pun tak mau pula dia heroik dalam sukan saja, heroik dalam nyanyian saja. Kita nak heroik dalam ibadahnya kepada Allah, heroik dalam dakwahnya agama Allah Subhanahu Wa Taala, heroik dalam jihad mujahadahnya untuk membangunkan agama Allah, heroik dalam keluarganya untuk memberikan keluarganya diangkat martabat agama keluarga itu. Inilah peranan anak muda. Saya nak pergi kepada Saiful. Saiful ni umur 48 tahun, tuan-tuan, banyak pengalaman. Tengok membangun, tengok masyarakat membangun, tengok keluarga-keluarga membangun, tengok orang muda membangun. Dan di satu masa dulu pun muda tuan-tuan dan puan, dan telah memberikan kemudahannya untuk membangunkan masyarakat,
terutama dalam golongan muda yang dipimpinnya. Dia pun pernah memimpin anak-anak muda ni. Saya nak tanya dengan Saiful ya. Kita bandingkan ya tuan-tuan. Kita ambil mak rempit. Contoh mak rempit dah. Di Turki tak ada mak rempit. Di Vietnam tak ada mak rempit. In fact di Myanmar saya pernah tanyakan tak ada mak rempit. Di Bangladesh tak ada mak rempit. Di Indonesia pun banyak motosikal. Vietnam banyak motosikal. Tapi tidak ada yang merempit. Saya semalam malam tadi tuan-tuan kira dalam pukul 12 tuan-tuan 12 lebih macam tu tuan-tuan masih di jalan raya lagi. Masya Allah tuan-tuan malam pukul 12 saya harap dia orang sudah berterawih. Ramai tuan-tuan, ramai. Tak tahulah tuan-tuan tahu macam dia benda rempit. Dia potong kita, dia masuk kiri, dia masuk kanan, menyusup di sana. Masya Allah tuan-tuan. Itulah remaja Malaysia. Dan yang kecil pula Saiful, yang berumur antara darjah 4, darjah 5, darjah 6, sampailah tingkatan 1, tingkatan 2, biasanya terpikat dengan basikal ni. Basikal lajak, basikal lajak, basikal lajak. Mati 8 orang. Pukul 3, 2 pagi. Mati 8 orang. Nah ni saya kalau boleh Abang Saiful ulas sikit. Macam mana kita didik anak kita. Macam mana masyarakat membenarkan ini berlaku dalam masyarakat. Sila Saiful. Oh ni soalan yang agak besar soalan Datuk ni. Saya cuba kecilkan sedikit. Pertama sekali macam sebagai contoh sekarang ni kita tengah berforum sama kita 4 orang ni. Saya tak tahu berapa viewer ni. Mungkin dalam 400 ke 500 lah. Jadi dan sekarang ni bulan Ramadan dan kita lihat ramai forum-forum begini diadakan. Setiap hari ada. Bermacam-macam ustaz yang buat. Tapi apa yang saya lihat ialah paling ramai pun saya rasa dalam mungkin 4,000 kot. Kalau artis yang keluar pun baru ni yang Nilofa dengan Ustaz Biliu pun lebih kurang begitu je. Tapi kalau kita tengok live lain, dia ada juga live lain. Dalam waktu Ramadan ini, saya pun tak nak sebut nama, mungkin dalam 4-5 hari lepas ada seorang, kalau kita tahu ada seorang wanita yang mengadu di dalam live ini berkenaan suami beliau yang lumpuh dan keluarga datang mengganggu dan jabatan agama datang mengganggu. Saya terkejut sebab saya masuk, saya tengok yang tengah view 20,000. Jadi bila kita tengok benda begitu, kita pun dah tahu dah masyarakat kita ni bagaimana. Dan benda yang rempit ni tak boleh elak tu. Sebab apa yang saya buat apabila saya buka, salah satu sebab saya buka restoran, kedai makan saya ni adalah kerana saya memang tak ada pengalaman dan kedai makan ni tak ada. Jadi saya duk fikir, saya nak tengok remaja ni yang biasa, yang duduk di flat ni bagaimana cara mereka. Jadi saya buka di Sungai Besi. Apabila saya buka di Sungai Besi, saya ngambil anak-anak muda daripada Malaysia dan juga daripada Patani. Dan umur mereka habis, ada yang lepas tingkatan 3, ada yang lepas tingkatan 5 dan remaja Melayu yang bekerja dengan saya ni, kalau di Sungai Besi, ramailah yang kenal, yang tahu. Sebab kedai saya ni dia berkonsep, dia ada motor, dia remaja ni dia suka. Sebab saya nak tarik dia orang ni untuk kerja, kedai ni mesti kena ada konsep. Sebab dia orang remaja ni dia akan pergi kedai yang macam McDonald begitu. Kalau kedai Melayu, kalau saya biasa dia tak akan masuk. Jadi bila dia masuk, memang tak ada wawasan tu. Kalau yang remaja biasa ni, minta maaf saya beritahu, tak ada. Kita tanya dia nak buat apa. Dan ni dah habis SPM, result tak bagus, nak buat apa? Oh, saya nak cari kerja bang, saya nak cari duit. Saya nak beli motor. Itu je fikiran ni. Kita ambil yang paling bawah lah, paling bawah. Mereka memang nak berseronok dan tak ada siapa nak bercerita dengan mereka. Sebab minta maaf saya beritahu, mak ayah pun tidak berwawasan. Mak ayah pun orang biasa. Jadi anak tu pun akan biasa. Jadi kalau mak bapak tu berpendidikan, mak bapak tu hantar ke tahfiz, itu satu perkara, mungkin dia dari segi situ dia selamat. Tapi kalau yang duduk di flat ni, yang rempit ni, yang main basikal lajak ni, memang tak ada. Jadi dia bekerja. Bila mak ayah dia tak bagi duit, dia akan bekerja. Dia akan kerja kedai handphone, dia akan kerja restoran, dia akan kerja di shopping mall. Jadi dia kerja tu hanya untuk dia beli apa yang dia nak hari demi hari, bulan demi hari. Memang dia tak ada wawasan. Dia tak ada wawasan. Hanya ada segelintir saja yang nasib baik, yang mana Allah Ta'ala petik, yang mana saya lihat sini, yang macam di Pasar Borong Selayang tu ada seorang adik tu, dia memang keluarga dia pun bawah, tapi Allah Ta'ala pilih dia, jentik dia, yang mana Allah Ta'ala bagi dia ada wawasan. Tapi kebanyakan tak ada. Jadi bila dia duduk dengan saya ni, hari-hari saya kena tarbiyah.
Jadi anak-anak yang duduk dengan saya ni, sebab tu saya bagi nama Abah Hensan sebab saya tak ada anak. Jadi saya ambil budak-budak, saya rasa dah dekat 70 ada dah yang duduk keluar masuk. Jadi apa saya tengok bila mana yang duduk dengan saya ni, kalau anak-anak flat, anak-anak yang biasa-biasa ni dia duduk, kata dia faham, dia tengok. Saya hari-hari saya tarbiyah, beritahu dan saya nampak setahun demi setahun dia kerja, dia jadi bijak. Tapi saya tak berjaya nak jadikan dia ahli perniagaan. Bila saya tengok dia bijak sikit, dia akan berhenti. Sebab kerja dengan saya ni penat teruk. Tapi bila dia berhenti, alhamdulillah lah, ada yang kerja polis, ada yang kerja bomba, ada hari ni dah jadi manager Starbucks, mana dia boleh ikut. So dia datang balik. Bila datang balik, dia beritahu saya, Abah, terima kasihlah dulu Abah marah kita, hari-hari Abah begini-begini. Hari ni bila kita masuk polis, masuk askar, terus lulus dia kata. Masuk bomba terus. Kerana disiplin tu mustahak. Dan saya ambil juga budak-budak yang memang tak pernah sembahyang, selawat pun tak tahu. Saya ada budak, dia selawat pun tak tahu. Jadi bila kita tengok ni, kita siapa nak bawa dia orang ni? Siapa nak membangunkan dia orang ni? Dan dia takkan dengar kalau orang yang biasa-biasa ni, dia akan hanyut begitulah. Jadi setiap remaja ni, dia mesti nak kena ada orang yang memimpin dan membawa dia. Dia memimpin dan membawa. Jadi masyarakat hari ni semua nak kena mainkan peranan. Yang macam kita dah tua-tua ni, itu dia sebut pada saya, hablum minallah, hablum minannas. Jadi saya selalu beritahu diri saya, okey, berapa orang remaja yang engkau boleh bawa, engkau boleh tarbiyah. Setiap bulan saya letak saya punya target lah, Datuk. Bulan ni budak ni begini. Dan saya hari ni saya nampak perubahan lah. Ada yang hisap dadah berhenti, yang minum air ketum berhenti. Jadi memang, tapi macam kita jadi tak cukup lah. Saya kata minta lah Allah, kalau boleh buat lagi. Dan saya pun tak jumpa. Saya tak jumpa di kalangan teman-teman saya ni yang buat benda ni secara khusus, saya tak jumpa lagi. Sebab tu saya jadikan restoran saya, kedai makan saya tu sebenarnya sebagai sekolah. Sekolah untuk mendidik diorang ni University of Life. Yang mana yang tak boleh belajar dia, kamu duduk University of Life. Lepas tu pelan-pelan kita bagi dia sikit. Okey, semayang dik, semayang, selawat. Kita hari-hari lah dengan dia sebab dia akan duduk kedai makan saya 12 jam. So dalam 12 jam tu saya perhatilah bagi dia bersih. Jadi saya kata engkau kena berjaya. Engkau mesti boleh berjaya. Allah Ta'ala sayang kau. Jangan kau fikir bapak engkau gini, kau suka tak bang, saya ni gini, saya tak minat ni. Tak ada, sabar saya kata. Cuba. Kau duduk dengan Abah tengok. Kalau kau duduk dengan Abah sebulan, kau tengok macam mana. Ada tak perubahan diri kau? Jadi dia sikitlah kita tarik. Pelan-pelan kita tarik. Dan saya ambil budak Patani ni tu, kalau budak Patani ni lagi sedih. Lagi teruk. Sedangkan bumi Patani ni orang sebut bumi barakah. Syekh Ahmad Daud Al-Fatani. Tapi di Patani ada budak yang mana dia punya tahap kemiskinan sampai rumah dia pun berzing. Dan dia hidup tak macam orang lah. Tapi alhamdulillah tu, dia duduk dengan kita bawa nampak perubahan tu. Gitu tu. Okey. Terima kasih. Abang Saiful ni, tuan-tuan dan puan ya. Saya sebenarnya dah lama dengan Saiful ni. Saya rasa dekat 20 tahun rasanya dengan Saiful ni, kenal dia dan faham tentang dia. Tapi dia tak pernah cerita pula saya ya tentang dia dah pernah mendidik 70 orang. Ini namanya tuan mentoring ya, mentoring. Mentoring, ada mentor dengan protege dia dan sebagainya. Tak ramai orang yang boleh buat macam ni tuan-tuan. Dan kalau kita tengok di mana-mana pun tuan-tuan, kita yang middle class dan upper middle class, rumah kita pun besar, keadaan pun besar, kita boleh sewa dan sebagainya. Gunakan macam method. Ini method tuan-tuan yang digunakan oleh Saiful ini tuan-tuan. Method yang dikatakan tuan-tuan betul-betul life. Method like itu sebabnya method dia ni disebut sebagai University of Life. Maknanya tuan-tuan, pusat pengajian kehidupan. Apa dia kehidupan? Kehidupan daripada pagi kita bangun pukul 5 sampai tidur semula pukul 12 malam. Tuan-tuan, sama ada bekerja, sama ada belajar, sama ada dengan mak, sama ada dengan ayah, sama ada di kilang, sama ada di bengkel, sama ada menulis, sama ada membaca, sama ada dimarah oleh orang, kita kena marah, sama ada kita kena maki, kita kena dihambakan oleh orang. Inilah tuan-tuan, inilah kehidupan. Dan Abang Saiful tadi cuba buat dalam bentuk dia, dengan pimpinan dia dan sebagainya, dia kata banyak yang menjadi. Hatta tuan-tuan ada yang menjadi manager Starbucks. Balang tuan-tuan daripada budak-budak yang katakan minum ketum. Budak-budak yang dadah.
Tapi budak-budak yang dadah, kalau kita letakkan pusat-pusat, saya bukan nak menindakkan pusat-pusat pemulihan dadah, tidak sama sekali. Tapi secara personal macam ni, personal coaching, face to face, hidup dengan dia, sembahyang dengan dia, tadi sebut, ketawa dengan dia, menangis dengan dia, empathize dengan dia. Inilah yang saya rasa antara yang paling rasa saya lah, saya tak terlibat tapi paling berkesan. Saya tahu ini cara yang paling berkesan sekali. Dan ditambah pula dengan cara Ustaz Huzaifah tadi. Macam mana dia bentuk anak-anak didik dia dan sebagainya. Saya nak pergi kepada Muhammad Omar. Muhammad Omar yang saya tahu tuan-tuan, dia lahir daripada awal-awal lagi pun. Hari itu dalam satu program dengan Ustaz Tirmizi Ali minggu lepas dia mengatakan macam mana dia seorang engineer, tuan-tuan, belajar engineering dapat degree daripada Jepun. Kan sebelum tu dengan dia punya kelas persediaan dekat sini yang disediakan sebelum dia berangkat ke Jepun. Maknanya tuan-tuan dan puan ialah dengan hubungan dengan mak bapak pun tak berapa banyak dan sebagainya. Oleh kerana dia belajar, hidup dia belajar. Duduk asrama, belajar, pergi Jepun, belajar, balik kerja dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama dia menekankan hari itu. Macam mana Muhammad Omar Ali, kalau ikut Ustaz Tirmizi, bacaan Qurannya bagus. Ustaz Tirmizi ni tuan-tuan, bukan calon-calon orang. Adik-beradiknya semua penghafaz Al-Quran. Semuanya penghafaz Al-Quran. Dan penghafaz Al-Quran duduk di depan. Duduk di depan. Bukan di belakang-belakang. Dia duduk di depan-depan. Jadi Ustaz Tirmizi mengatakan bacaan Muhammad Omar ni bagus. Hanya sikit-sikit saja yang dibetulkan. Sikit-sikit saja. Tapi keseluruhannya boleh jadi imam. Boleh jadi imam dah. Boleh diterimalah bacaannya untuk dia bertindak sebagai imam. Dia seorang engineer. Saya nak tanya kepada Muhammad Omar ni selain daripada dia bekerja dan sebagainya, bekerja pun tuan-tuan tempat kilang untuk membuat alat-alat muzik. Tuan-tuan bayangkan, kilang Jepun membuat alat-alat muzik. Saya nak tahu macam mana dalam kilang Jepun membuat alat muzik, pemiliknya bukan Islam, Jepun tu bukan Islam, alat muzik tu biasanya pun agak-agak saya lah tidak banyak menjurus kepada membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalam fikiran Omar Ali macam mana fikirnya? Belajar di Jepun, kerja di kilang muzik, tuan-tuan dan puan, dan macam mana caranya nak menyesuaikan diri kita yang dah dibentuk daripada awal ni. Boleh baca Quran, akhlak baik, dan semua orang mengatakan masyarakat masa dia berada di kelas-kelas persediaan dulu pun dia menonjol di depan. Pimpinannya menonjol, agamanya menonjol, ilmunya dalam mudanya dia, tapi ilmunya sudah begitu menonjol. Macam mana caranya Muhammad ceritakan sikit macam mana nak menyesuaikan agama yang didapati, agama yang bayah bagi, agama yang kita belajar di sekolah, agama yang ada dalam perkelilingan kita, macam mana nak sesuaikan dengan kehidupan engineer belajar di Jepun, kemudian engineer bekerja pula di kilang membuat alat-alat muzik. Macam mana caranya nak mengimbangi itu antara kita nak jadi ikon. Macam mana? Macam di tempat kerja mesti ada orang Melayu tempat kerja, ada orang Islam di tempat kerja. Macam mana kita pandang mereka dan macam mana fikiran kita setelah kita hidup sebagai engineer begini, macam mana kita nak jadikan, kalaulah mereka tu macam dia sebut tadi, semayang pun tak berapa betul lagi, kalau kita tengok apa pun tak berapa betul lagi, ilmu agama tak berapa betul, macam mana caranya nak mendakwah di tempat kerja orang-orang yang seperti ini? Macam mana Muhammad Omar Ali? Terima kasih Datuk. Jadi kita cakap pasal saya punya sejarah dia daripada kecil hingga besar, dan mula-mula zaman awal persekolahan saya duduk dekat Seri Petaling. Jadi sekolah rendah pun dekat dengan kawasan keluarga. Jadi daripada situ saya dapat pendidikan yang rapat daripada ibu bapa. Dan daripada situ kita ayah sentiasa tegas mengajar agama, solat kena dekat masjid, tak boleh dekat rumah. Kalau kat rumah memang kena rotan. Jadi kat situ bagi saya memang penting sama macam Nabi Muhammad SAW cakap, memang kita kena didik anak-anak daripada kecil. Sebab berlentur buluh daripada rebungnya kan. Macam ada dengar pepatah Melayu cakap. Jadi memang betul lah bila saya fikir-fikir balik dulu, banyak main nakal dia tak fikir pun. Apa yang suruh kita buat ataupun kalau kita tak nak, kena rotan lah. Yang tu jawapan dia. Jadi memang kena ikut. Dan daripada situ bila kita besar, makin besar. Start daripada sekolah menengah, saya dah jauh daripada family. Sekolah kat Kedah. 5 tahun kat Kedah. Kemudian persediaan ke Jepun. Kemudian
ke Jepun pula. Jadi memang step sekolah menengah dah berjauhan. Daripada situ saya fikir cara untuk menyesuaikan diri ialah kita kena cari kawan-kawan yang cari kawan. Agama dia kuat. Dia tengok orang ni pergi masjid, orang ni baca Quran sedap sikit, okey kita follow dia, kita tak bermakna kita tolak rakan-rakan yang lain yang nakal juga ni, tak juga. Kita baik tapi kita tak ikut pengaruh dia orang yang agak buruk tu. Jadi daripada situ persekitaran pun penting, dan daripada situ kan saya pilih untuk rapat dengan cikgu-cikgu, dengan ustazah, dan daripada situ kita dapat ilmu-ilmu yang penting daripada mereka, ilmu yang berkat yang penting. And kemudian bila ke universiti, ke Jepun, ke alam pekerjaan, memang satu department tu saya seorang je Islam. Jadi untuk bercakap tentang Islam ni mungkin agak susah, tapi orang Jepun dia memang sifat dia terbuka. Jadi tak ada masalah untuk kita cakap pasal Islam asalkan kita punya bahasa Jepun tu sampai kat dia orang. Sebab dia orang memang jenis memahami. Kita cakap kita tak minum arak, kita cakap kita kena solat, walaupun dia orang tak solat, kita akan sentiasa diberikan masa untuk solat tu. Dan kalau memang dia orang akan ada team dinner, kalau baru masuk dia orang akan raikan dengan acara minum arak tu. Jadi saya kena tegaskan bahawa saya tak boleh minum arak, saya haram minum arak, dan saya rasa terharu bila dia orang sediakan satu majlis khas untuk saya, memang tak ada arak dalam tu. Jadi daripada situ kita dapat tahu orang Jepun ni memang menerima, sifat dia terbuka, cuma kita kena cakap pasal Islam dengan dia orang. Cuma Islam tu mungkin tak sampai lagi rasanya. Dan perlu ada penyampai, pendakwah kepada mereka. Dan insyaAllah apa yang saya rasa perlu buat bila masuk alam pekerjaan kelak ialah kita kena, cara untuk mendakwah ialah kena selalu, kita tak boleh jemu untuk ajak orang ke arah kebaikan. Sebab apa? Sebab hidayah tu datang daripada Allah, bukan daripada kita. Kita hanya mampu berusaha je. Macam tu. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Tuan-tuan, apa yang Muhammad Omar Ali menyebutkan tadi, tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah cari kawan. Tadi pun tuan-tuan dan puan, sebelah petang, sebelah apa tadi kita bertemu semalam rasanya tentang pentingnya kawan ni. Kawan. Kawan tak betul maka tak betul lah kita. Kawan silap jalan, kita silap jalan lah. Sebab dalam kajian psikologi tuan-tuan dan puan, kawan-kawan ni membentuk lebih kurang dalam 58 ke 60% daripada pembentukan peribadi kita adalah berdasarkan kawan-kawan. Yang dibentuk daripada semula jadi, yang daripada genes kita ni, itu hanya sekitar dalam 30 dalam 40% saja. Tapi persekitaran membentuk kita sebenarnya, insya-Allah. Katakanlah kita tu orang penyenyap. Senyap je, lahir-lahir senyap. Tapi bila dapat berkawan dengan kawan-kawan yang dapatnya, kawan-kawan yang gelak ketawa, kawan-kawan yang banyak cerita, lama-lama daripada senyap tu dia boleh jadi tukang cerita yang baik oleh kerana dia berkawan. Tetapi tuan-tuan dan puan, berkawan ni ada satu hadis menyebutkan, berkawan, jangan berkawan dengan orang tukang besi. Berkawanlah orang yang berkawan dengan jual minyak wangi. Kalau berkawan dengan tukang besi, lama-lama baju kita akan carik koyak kerana dimakan oleh besi. Ada abuk-abuk ataupun kita punya spark, the besi, the spark tu yang api tu, mercek-recek tu kena. Tapi kalau berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, akhirnya baju kita pun menjadi wangi, balik rumah pun wangi, kita merasakan hidup ni segar dengan kewangian itu. Jadi tuan-tuan dan puan, maknanya Muhammad Omar Ali alhamdulillah telah memilih kawan yang betul. Nombor 2 tadi disebutkan tentang persekitaran, rapat dengan guru-guru. Ini tuan-tuan, apa yang Omar Ali sebut ni, adik-adik yang sedang menonton ni, tuan-tuan dan puan, kalau anak tuan-tuan tak menonton ni, macam yang saya pun sebut tadi, sayang tuan-tuan dan puan. Kita dengar daripada Huzaifah tadi, lepas ni Huzaifah akan sambung ni. Dengar daripada Mak Ali, bukan orang-orang tepi-tepi jalan ni tuan-tuan. Engineer ni. Huzaifah ni jurudidik, pentarbiah, hafaz Quran. 6,666 ayat, 30 juzuk, 114 surah. Semua ada dalam dada dia tuan-tuan. Bukan dia main-main bercakap tuan-tuan. Pergi pula Abang Saiful. Abang Saiful duduk, didik 70 orang di bawah tangan dia. Diperhatikan oleh mata dia, didengar oleh telinga dia. Nak menentukan anak-anak ni, ambil daripada jauh tuan-tuan, ambil daripada jauh, daripada Patani. Ambil untuk bekerja dengan dia. Sambil bekerja, sambil belajar. Sambil bekerja, sambil dapat Islam. Sambil bekerja, sambil dapat realiti kehidupan, hidup beragama. Itulah satu sokongan besar yang dibuat oleh Abang Saiful kita dalam keadaan senyap-senyap, dalam keadaan bersendirian, dia melakukan kerja-kerja seperti berikut. Saya nak pergi pada Huzaifah sekarang.
Huzaifah, kalau misalnya tengok Ustaz, apa yang Muhammad Omar sebutkan tadi, dipadukan pula dengan Abang Saiful sebutkan tadi, saya nak sebut tentang masalah para remaja kita. Ialah Huzaifah dekat Shah Alam dan sebagainya, juga para remaja yang sama kita lihat. Okey, kebanyakan anak remaja ni, saya nak kata tadi tak ada wawasan. Tak ada wawasan. Wawasannya hanya immediate saja, immediate. Dia panggil utilitarian. Kepala dia utilitarianism. Maknanya aku hidup untuk hari ini, aku kerja, aku nak beli handphone, aku dapat hari ini, guna hari ini. Itu dia yang saya pun sebutkan tadi. Jadi macam mana nak bawa pandangan anak ni? Tak boleh hidup dengan utilitarian. Hari-hari untuk ini, untuk hidup ini, duit banyak ini, beli ini, cukup. Besok lain, besok lain, besok lain. Mana boleh hidup begitu? Nabi Muhammad dan para sahabat menongnya jauh. Itu sebab bila kita sebutkan Nabi Muhammad ni, sirahnya penting, surahnya manusia, bentuk manusianya, mukanya penting, sirahnya, sejarah hidupnya penting. Satu lagi yang penting ialah sarirah. Sarirah ini, tuan-tuan dan puan, ialah fikrahnya, fikrah Nabi, fikrah Nabi, fikrah Nabi. Nabi tengok manusia ni bukan kehidupan dunia, sampai akhirat. Nabi dah nampak manusia umat dia di akhirat nanti. Jadi macam mana Huzaifah kita nak letakkan satu pemikiran panjang ni kepada anak-anak, as opposed to yang Abang Saiful kata tadi, anak kita ni very utilitarian. Maknanya hari ni untuk hari ni. Aku bekerja hari ni dapat RM50, aku nak beli satu apa? Aku nak beli untuk mempanjangkan hayat telefon aku ni. Aku nak beli, aku nak tambah lagi, aku nak top up. Apalagi yang memain video game ni tuan-tuan, lagi banyaklah top upnya untuk belikan dia punya baju dan sebagainya, sebagaimana yang digambarkan dalam video game. Jadi maksud saya tadi, Huzaifah, macam mana caranya kita nak letakkan satu pemikiran macam Ahmad Amar tadi. Macam mana ayah dia meletakkan satu fikiran jauh kepada dia dan dia mati dalam memburu pemikiran itu, insya-Allah. Macam mana Huzaifah? Okey, baik. Terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya kagum dengan Encik Saiful kerana beliau mendidik orang-orang ataupun remaja-remaja yang datang hanya dengan niat nak mencari kerja, okey, nak bina kehidupan. Manakala saya, alhamdulillah Datuk, saya mengajar, mendidik, mentarbiah pelajar-pelajar yang datang dan niat memang nak belajar, niatnya nak ditarbiah. Jadi untuk saya tu ujiannya tak terlalu sukar. Kita hanya beritahu je, bangun 4:30 pagi, 5 suku masuk kelas, alhamdulillah esok semua dah ada dalam kelas 5 suku. Okey, kita kata lepas sebelum setengah jam sebelum maghrib semua kena dekat surau, alhamdulillah semua mereka ada di surau. Kerana untuk saya tak berapa berat ujian, kerana saya mendidik, mentarbiah pelajar-pelajar yang datang niat nak belajar, nak ditarbiah, rela dihukum sekiranya mereka tersalah ataupun terlanggar undang-undang peraturan madrasah tahfiz kami. Baik, mengenai soalan Datuk, bagaimana kita nak suruh pelajar remaja-remaja kita tidak berfikir untuk hari ini saja. Kita nak latih mereka supaya berfikir jauh ke hadapan. Saya selalu pesan pada pelajar-pelajar saya beritahu mereka, masa saya belajar dulu, guru-guru saya, antaranya Maulana Abdul Hamid, selalu bagi nasihat. Apa nasihat saya pegang sampai sekarang? Hampa ni muda-muda, hampa kena jadi tua sebelum tua. Itu nasihat dia. Hampa kena jadi tua sebelum tua. Nasihat tu terngiang-ngiang kat telinga saya. Apa maksudnya? Kita pelajar, walaupun kita muda, tapi berfikiran, perwatakan, akhlak, kena jadi macam orang tua. Macam Datuk sebut tadi, lumba motor, okay, naik basikal lajak pagi-pagi, itu semua orang muda buat dan tak ada orang tua buat. Jadi nasihat kita pada anak murid, kamu kena tinggalkan benda tu. Sebab macam mana cara nak tinggal? Kita minta bekas-bekas pelumbu motor malam. Kita minta bekas-bekas pelumbu basikal lajak ni malam-malam ni, yang dah bersara, minta lagi nasihat bagi pelajar-pelajar kita. Apa nasihat mereka? Benda tu sia-sia. Pelajar-pelajar ini, pelajar-pelajar kita, walaupun pelajar saya pelajar tahfiz, tapi jiwa remaja tu ada. Jiwa remaja tu ada. Okey, mereka nak cuba macam-macam perkara. Mereka nak cuba juga kalau boleh jadi pelumbu motor, mereka nak cuba juga kalau boleh jadi pelumbu basikal lajak. Jadi kita kadang-kadang minta bekas-bekas pelumbu motor, bekas-bekas pelumbu basikal lajak ni datang bagi nasihat. Apa nasihat saya nampak? Nasihat yang mereka bagi pada pelajar kita ialah perkara tersebut sia-sia. Tidak ada faedah pun. Maksudnya lumba motor naik basikal tak ke mana.
Jadi, okey, saya cakap pada pelajar saya, kami ustaz-ustaz, guru-guru tak risau semasa kamu berada di madrasah, di tahfiz kami. Sebab kamu buah kawalan kami. Yang kami risaunya ialah selepas kamu habis belajar nanti. Kamu sekarang duduk suasana jaga solat, suasana tahajud, suasana Quran, suasana pakaian jubah. Alhamdulillah kami tengok senang. Tapi kami risaukan pelajar-pelajar kami selepas mereka habis belajar. Mereka mampu tak mengesankan suasana, bukan terkesan dengan suasana. Saya juga kagum dengan saudara Muhammad Omar Ali yang pergi ke suasana bukan Muslim, boleh jaga amal, boleh minat Quran, boleh jaga sembahyang. Itu hebat tu. Pelajar-pelajar tahfiz, duduk sekolah tahfiz, baca Quran, tak hebat sangat sebab memang suasana baca Quran, apa nak kagum. Tapi duduk dengan suasana lalai, suasana yang tak ingat Allah, boleh ingat Allah, tu satu yang hebat. Jadi, saya pesan pada pelajar-pelajar saya, kamu kena berfikiran ke depan, kamu jangan fikir, saya diri gombak, saya seorang diri gombak. Salah fikiran macam tu. Bila kamu diri gombak, kamu kena sedar bahawasanya di belakang kamu ada puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan lagi orang-orang remaja-remaja di Gombak yang boleh berubah dengan sebab kamu. Jadi kalau kamu tidak sungguh-sungguh mentarbiah diri kamu, kalau kamu tidak sungguh-sungguh mendidik diri kamu, takut-takut nanti kamu lepas belajar, kamu pula terkesan dengan orang lain. Asalnya pelajar tahfiz, balik cuti atau habis belajar, mereka pula rumah motor, na'udzubillah min zalik. Asalnya pelajar tahfiz, balik cuti mereka juga main basikal, na'udzubillah min zalik. Saya nak beritahu pelajar-pelajar saya, kamu nanti lepas habis belajar, kamu kena mengesankan suasana. Macam mana kamu kena mengesankan suasana? Kamu punya identiti. Mana? Tak ada. Kamu punya identiti, kamu punya perlakuan, kamu punya akhlak boleh mengesankan orang sekeliling kamu. Kamu kena tunjukkan pada penduduk kampung kamu bahawasanya orang lain nak jadi macam kamu juga. Alhamdulillah Datuk, banyak pelajar-pelajar saya yang baru masuk ke sekolah tahfiz saya, bila saya tanya kenapa nak masuk, apa jawapan mereka? Nak jadi macam Syazwan, nak jadi macam Syafiq. Mereka tunjuk kawan-kawan yang dah lama belajar kat tahfiz saya. Alhamdulillah. Bila pelajar baru masuk saya tanya, antara soalan yang ditanya, nak belajar sendiri ke sebab ibu bapa suruh? Pertama nak sendiri. Saya pun tanya, kenapa nak? Jawapan yang saya sangat gembira Datuk, dia kata, nak jadi macam Syazwan. Syazwan tu pelajar lama saya lah. Nak jadi macam Syafiq, pelajar lama saya lah. Jadi Alhamdulillah, maksudnya di situ, pelajar-pelajar kami bila mereka balik rumah, mereka tunjuk suasana yang baik sampai orang keliling rumah mereka nak jadi macam mereka. Nak jadi macam mereka. Sebab saya beritahu, kalau kamu tak usaha sungguh-sungguh jadi identiti pelajar agama yang baik, kamu keluar nanti, kamu terkesan dengan orang. Kamu akan jadi macam orang luar yang tak pernah belajar agama. Sepatutnya kamu kena buat orang luar terkesan dengan kamu. Untuk wawasan masa depan Datuk, kami Alhamdulillah menceritakan pada pelajar kami tentang akhirat. Jadikan matlamat kamu hafal Quran, matlamat kamu adalah akhirat. Dunia hari ini kalau kita nak kejar memang tak akan habis. Akan sentiasa keluar kereta keluaran baru. Akan sentiasa keluar handphone keluaran baru. Jadi kalau kamu hari ini sungguh-sungguh fikir sungguh-sungguh untuk dapatkan handphone baru, kamu ingat benda tu dah berjaya ke? Nanti kamu dapat handphone baru, minggu depan keluar produk baru pula, nak kena kumpul duit baru pula. Jadi kalau kita jadikan dunia matlamat sasaran, memang takkan selesai, memang takkan habis. Oleh itu jadikanlah akhirat sebagai wawasan. Akhirat sebagai wawasan. Cukup dulu Datuk. Allah. Cantiklah, cantik. Memang cantik. Memang cantik betul lah. Ha? Kita nak banyak lagi ni. Macam Syazwan dan Syafiq ni. Syazwan 1, Syazwan 2, Syafiq 1, Syafiq 2, Syafiq yang 1000, Syafiq yang ke-20,000. Betul. Sebab di mana-mana, ambil lah mana-mana. Ambil rumah tuan-tuan dan puan, kita jangan selindung-selindung lah. Syafiq yang mana ada di rumah tuan-tuan sekarang? Bagi tahu saya. Dan saya nak tanya, rumah saya sendiri tuan-tuan, rumah saya sendiri. Syazwan yang mana ada rumah saya sendiri? Memang ada anak saya nama Syazwani. Tuan-tuan itu maknanya kalau kita tanyakan soalan ini tuan-tuan kepada diri kita sendiri, dan saya cantik tadi diajar, dilatih tuan-tuan Al-Quran dan sebagainya, tapi satu wawasan lagi tuan-tuan, rumah tak buat ni, saya yakin rumah tak buat. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan sebagai ibu dan ayah ni, bila hari pengambisannya, bila mulanya, bila ketikanya tuan-tuan cerita akhirat dalam masa setengah jam, panggil anak 3-4 orang, tuan-tuan dengan suami duduk depan mereka, cerita tentang akhirat. Bila tuan-tuan? Bila? Kalau jawapannya tiada, tak ada akhirat lah dalam rumah kita. Minta maaf saya sebut ni, tak ada lah. Tak ada persekitaran akhirat tu tak ada. Bila akhirat tidak disebut, sembahyang pun tak disebut. Pasal itu akhirat.
Bila tuan-tuan, Saiful, saya paling sedih sekali. Ada orang telefon saya, hantar mesej kepada saya, so saya cakap, dia kata, tolong bagi tahu. Dalam bulan Ramadan ni, PKP ni, musim COVID-19 ni, di rumah dia, tak ada tarawih di rumah dia. Suami tak pernah pergi depan tu duduk menjadi imam. Anak ada 3 orang lelaki, 3 orang perempuan, 6 orang anak. Tak ada seorang pun pergi di depan mengimamkan tarawih. Mereka kononnya semayang di bilik. Semayang ke di bilik. Kunci bilik, masing-masing kunci bilik. Saudara-saudara, inilah yang berlaku. Kesian tuan-tuan. Ibu agaknya ibu yang sedar tu nangis, tuan-tuan, nangis. Cakap dengan saya menangis, tuan-tuan. Bilalah hidayah nak datang rumah saya. COVID-19 pun tak bawa nampaknya untuk mereka pergi kepada agama Allah. PKP pun tak nampak mereka pergi kepada Allah. Tolong doktor, sebutkan doktor. Tolong macam mana caranya. Dan yang satu yang disebut oleh tadi, oleh Abang Saiful tadi tuan-tuan. Personal coaching, mentoring. Itulah antara jawapannya. Kalau misalnya Abang Saiful, cara dia tu, dia tak ada madrasah tuan-tuan. Tapi madrasahnya, masalah university life. University of life. Madrasahnya masih menggoreng mi, madrasahnya masih menyajikan makanan, madrasahnya bawa pinggan kosong pergi ke dapur. Masyarakat dia punya madrasah dia cuci pinggan, madrasahnya tengok menu, madrasahnya kalau orang yang datang tak puas hati masa-masa muka, macam mana nak memaniskan muka, macam mana nak jemput dia datang lagi. Itu madrasah dia. Betul Saiful? Sebab itu tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebut. Boleh tak tuan-tuan Saiful, macam mana kita nak replicate method you ni? Saya rasa inilah antara method yang paling berjaya tuan-tuan. Paling berjaya. Dia ambil anak Fatani, tuan-tuan dah tahu tuan-tuan, dia cerita kat saya macam mana daifnya di Thailand. Tempat yang namanya Fatani tu tuan-tuan, serambi Mekah Fatani tu. Tapi tak daif tuan-tuan. Rumah daif, orang daif, kehidupan daif, agama daif. Bawa dia ke Kuala Lumpur, ke Sungai Besi tuan-tuan, nak jadikan manusia. Jadi universiti Abang Saiful ini, universiti memanusiakan, memanusiawikan, menginsankan manusia. Jadi macam mana kita nak replicate kalau boleh ni Saiful method yang paling hebat pada saya lah. Inilah tuan-tuan inilah small is beautiful. Ada satu buku namanya Small is Beautiful. Inilah benda yang dilakukan oleh Saiful. Sila Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu Datuk, saya nak menceritakan sikit tentang pengalaman saya yang sebelum PKP inilah. Dah saya membuat satu kajian saya sendiri di mana saya mengatakan bahawasanya duduk di kampung sekarang ni adalah lebih bahaya daripada duduk di bandar. Sebab apa saya mengatakan sedemikian inilah, kalau kita pergi ke Kedah, kita pergi ke kawasan kampung-kampung ni, kita akan mendapati, minta maaf saya beritahu, tidak akan ada satu rumah yang mana anak mereka ni tidak mengikut ganja. Ini adalah satu isu yang sangat besar sekarang yang mana saya tak nampak siapa nak berjuangkan benda ni. Adakah kerajaan akan bercakap sesuatu tentang ni? Tapi benda ni, fakta ni memang betul. Kalau kita tanya pihak-pihak berkuasa, ramai yang akan mengiyakan perkara ni. Dan ini benda ni memang serius sangat. Dan saya ada seorang sahabat yang beliau adalah penagih yang mana sekarang ni ditahan di Bentong. So kali ni dia ditahan last. Kalau lagi sekali dia ditahan, maknanya dia akan dipenjarakan. Sekarang ni dia di pusat pemulihan. So, dalam 2 minggu lagi dia akan keluar. Jadi dalam 2 minggu lagi dia akan keluar disebabkan dia berkelakuan baik. Jadi keluarga dia pun minta tolong saya. Dia kata dia ni keluar, biasanya dia akan buat balik. Jadi apa yang saya lihat ialah perkara ni dia mesti nak kena personal coaching Datuk. Dia tak boleh buat apa. Sebab tu macam saya tak boleh nak ambil ramai. Saya ambil dalam 10 orang budak. Jadi bila saya ambil 10 orang budak ni, saya deal yang mana budak-budak yang tidak ada berwawasan. Mana dia bukannya mak bapak akan hantar dia pergi tahfiz sebab bapak dia ada wawasan, dia tak ada. Jadi kita didik dia masuk, sebagai contoh dia cuci pinggan. Jadi saya kena cerita dengan dia, apa ni penghidupan, kenapa kamu kena berjaya, kenapa kamu tak boleh lepak dengan kawan. Jadi saya cabar dia. Engkau membaca menulis pun tak tahu. So duduk dengan saya ajarlah baca menulis. So isteri saya akan ajar, tapi saya banyak menggunakan konsep doa pada Allah Taala. Sebab saya selalu beritahu Allah begini, ya Allah, aku ni beruntung sebab aku dilahirkan mempunyai mak ayah yang berpendidikan. Jadi aku dihantar ke sekolah, dihantar ke universiti, dihantar.
Jadi jikalau aku ni dilahirkan sebagai anak orang yang betul daif, mak bapak aku tak bersekolah, mak bapak aku tak ada apa-apa pendidikan. Katalah aku duduk di kawasan orang menoreh, orang apa. Aku pun akan jadi begitu juga. Jadi saya selalu beritahu diri saya, maka itu adalah tanggungjawab engkau. Sebab pun kau tak pernah minta dilahirkan sebagai orang Islam, kau tak pernah minta dilahirkan sebagai anak orang pendidikan, kau pergi begini semua. Jadi apa yang kau buat? Jadi balik kepada datuk tu, untuk replicate tu, apa yang saya tengah buat sekarang ni ialah, saya dah 4 tahun dah menjalankan kedai ni. Jadi saya train anak-anak Patani dan juga anak-anak Melayu ni, saya train dia dan saya alhamdulillah saya dah dapat seorang yang saya umur dia baru 20 tahun tu. Dia kerja dengan saya daripada umur dia 17 tahun. So 20 tahun ni saya pun terkejut. Saya tengok perubahan dia alhamdulillah, dengan adab dia, budi bahasa dia semayang, dan saya pun tak suruh. Kadang bila orang tengah makan ni, kedai saya kadang 7.30 pun orang ramai. Lepas saya tengok, saya pergi dapur tak ada orang. Saya kata, Allah, mana budak-budak ni tak masak? Saya tengok ke belakang semua tengah semayang. Jemaah, saya kata alhamdulillah. Jadi saya punya, apa yang saya buat ialah, saya sampai cakap dengan anak-anak saya ni, saya kata kalau boleh jangan kahwin awal, tunggu dulu. Sebab abah nak didik kamu ni bukan senang. Sebab bila dia balik ke rumah nanti, suasana dia dah lain. Jadi saya ni berlawan lah, berlawan dengan ayah dia, berlawan dengan persekitaran dia, berlawan dengan keluarga dia, semua kena tarbiyah. Jadi saya beritahu dia gini, abah nak kau berjaya, bila kau boleh ni, kau kena jadi contoh pada teman-teman. Yang mana kawan-kawan macam kamu ni, bila balik dia mesti pelik. Macam mana kau dulu begini, kau boleh berubah. Dan saya punya hasrat ialah, saya kata, tapi kau kena kuat. Abah akan monitor kau setiap hari, dan saya akan buka kedai lagi. Saya buka kedai, saya akan bagi dia jalankan, saya akan bagi dia share pada dia, dan saya nak suruh dia bawa budak-budak dia. Tapi benda ni macam mana memang tak boleh lepas. Saya tengok benda ni saya kena buat sampailah saya meninggal. Dan benda ni kalau nak buat besar tak boleh tu. Nak buat besar tak boleh. Sebab apa? Hari ni orang semua mempunyai tanggungjawab tu. Orang mempunyai tanggungjawab, mempunyai pekerjaan, mempunyai apa. Dan saya juga ada juga anak-anak tahfiz yang bekerja dengan saya yang tahfiz, tapi akhirnya macam Ustaz Uzaifah cakap tadi, hari ni dia orang minum. Itu saya dah jumpa dah. Dia orang ke disco, dia jadi macam shot. Itu pun saya dah jumpa dah. Itu pun saya ambil, saya panggil, saya beritahu. Dia ni nak kena, saya nampak anak remaja Melayu ni ialah dia nak kena ada sparring partner dia. Dia nak kena ada, supaya saya ni dulu beruntung sebab Allah Ta'ala bagi saya mempunyai seorang bapa yang berwawasan. Jadi bapa saya ni daripada kecil bawa saya madrasah, bawa saya ke semua tempat lah. Jadi bila saya tengok dia ni, saya akan menangis. Ya Allah, bapa engkau tak begini, bapa engkau tak gini. Jadi saya kata, saya kena buat lah. Jadi untuk replicate tu, sekat ni saya nampak, saya minat, saya kata Allah, saya buka kedai lagi, saya bagi dia masa depan, saya suruh dia bekerja, dan syarat dia, saya ambil syarat, semua kena ambil yang bawah 25 tahun. Sebab ni umur-umur penting. Dan saya target setiap seorang ni, saya kena latih 10 tahun. Baru saya akan lepaskan. Jadi saya bina ekonomi dia, baru dia ada wawasan. Dan saya kepada kawan-kawan dia, dan saya selalu beritahu. Hari ni saya bagi contoh, saya ada seorang budak yang saya, alhamdulillah lah, seorang ni bernama Ifan, dia bekerja dengan saya, dia masuk kerja umur dia 15 tahun. Masa dia masuk kerja tu, saya suruh dia cuci pinggan. Cuci pinggan, dan dia tak ada wasal. Dia kata, abah saya nak cuci pinggan, kerja lain saya tak nak buat. So dia duduk dengan saya dalam 5 bulan tu, saya paksa dia. Saya kata, kamu kena buat air. Dan kalau kedai saya, Datuk tahulah air saya macam mana tu. Saya punya coffee machine macam Starbucks, dan saya punya air dekat 80 jenis. Dia seorang aja buat. Dalam umur dan dia jadi cashier. Jadi hari ni bila saya panggil malam, saya gelak lah. Saya tengok, abah dah bukti kau boleh buat. Dan kau tak pernah bayangkan benda ni kan. Itu yang dia jadi, bila kita buka sesuatu yang dia tak dapat lihat tu, dia punya seronok, dia punya tu, tapi cabaran memang kuat lah. Kita kena doa. Hari-hari saya telefon tu, sebab tu hari-hari saya pergi, hari-hari saya duduk dengan dia. Nak pergi mana pergi, kita ikut saja. Jadi tapi yang replicate saya boleh buat, saya rasa dari segi itulah. Dan mungkin kerajaan kalau dapat, sebenarnya ramai yang buat benda begini saya rasa. Yang di syarikat-syarikat pun ada. Saya rasa ramai yang macam saya ni memang ramai ada. Hanya kalau dapat dikumpulkan, orang kata apa, dibuat satu simposium, dibuat satu seminar, dipanggil, memintakan kita semua ni mengeluarkan ramai-ramai. Jadi benda ni sebenarnya, benda ni dulu Datuk pun dah buat masa Datuk atau pelopor yang membuat dahulu. Dan hari ni kalau kita tengok, minta maaf saya beritahu, dulu kita asyik tarbiyah budak-budak. Kita hantar sama camp.
Dan hari ni kalau kita lihat yang banyak pergi ni orang dewasa. Sebagai contoh Ustaz Ibn Liu. Jadi bila kita tengok Ustaz Ibn Liu punya program tu, orang dewasa datang ni, dan benda yang dia bercakap tu adalah benda yang menakutkan. Jadi apabila dia melalui fasa begitu, bagaimana dia nak mendidik anak dia nak menjadi contoh pada anak dia. Jadi benda ni kita kena buat satu gerakan besar-besaran, kita kena buat satu fenomena besar-besaran. Rupa macam tahun lepas lah. Isu Ammar ni meletup. Semua orang nak jadi macam Ammar. Tapi masalah dia, budak-budak sampai kata, mak saya nak jadi macam Ammar, sampai ada ibu yang dapat anak pun bagi nama Ammar. Tapi masalahnya ibu bapa ni tak seperti mak bapa Ammar. Jadi benda tu mungkin dia panas 6 bulan, 2 bulan lepas tu dia habis. Jadi tu yang sayang lah. Mungkin saya rasa mungkin Datuk boleh buat sesuatu sebab Datuk memang dekat dengan remaja suka benda ni. Mungkin Datuk boleh memikirkan satu benda yang besar. Sebab hari ni, sebab tu saya selalu beritahu orang. Saya selalu beritahu macam teman-teman saya ustaz. Saya kata entah senang sebab entah bagi ceramah di masjid. Orang datang masjid dengan kuliah ni dah tentu orang baik dah. Kita nak pergi orang yang dekat luar. Dan orang kat luar ni kalau kita pergi jumpa, kata kita jumpa Mak Rempit. Kita pergi cakap dengan dia sikit. Itu senang, itu kerja mudah pada saya. Besok siapa nak buat kerja tu? Lusa siapa nak buat kerja tu? Hari ni kita cakap dia baik lah, jom kita pergi sembahyang. Dia buat besok, lusa dia tak buat dah, benda tu habis. Jadi untuk dia buat benda perbanjangan ni, ini mesti melibatkan pendidikan, mesti melibatkan fenomena, mesti melibatkan program. Tu pandangan saya tu, minta maaf tu. Okey, saya menarik tuan-tuan. Saya tak tahulah saya ni sebagai orang yang terlibat dalam masyarakat tuan-tuan. Apa yang dibincang ni oleh anak-anak muda depan saya ni sangat-sangat menarik. Tuan-tuan tengok ya, ada tiga dimensi kita tengok sekarang ya. Abang Saiful dimensinya ialah personal coaching, mentoring yang saya sebutkan tadi, Dan cara dia tak boleh official sangat pun tak boleh, pakai baju elok-elok sangat tak boleh, pakai uniform betul-betul pun tak boleh. Sebab cara dia casual, cara dia mendekati, cara dia empathize, cara dia letak kasut kita di kaki mereka. Itu cara dia. Sebab itu tuan-tuan nampak, dalam informality itulah dia bentuk manusia. Dalam keadaan mereka, tuan-tuan nampak, dikatakan dalam suasana hablu minallah wa hablu minan nas, konsepnya itu dia mendidik insan-insan ini untuk menjadikan insan ini manusia. Daripada siapa? Daripada orang yang dadah, daripada orang yang minum air ketum. Tuan-tuan, lain pula dengan Huzaifah. Huzaifah punya cerita tuan-tuan, yang datang kepada dia, memang budak-budak tu kata, tarbiyahkan saya. Saya nak jadi macam Syazwan. Saya nak jadi macam Syafiq. Akan itu. Itu maknanya dia pun mengaku tadi, Huzaifah mengaku. Agaknya dengan dia tu mungkin dalam keadaan biasa itu lebih mudah daripada cabaran yang dihadapi oleh Saiful. Sementara Muhammad pula itu diri dia. Muhammad ni diri dia tuan-tuan nampak. Diri dia macam mana dia dilatih oleh mak dan ayah. Disebut tadi mak dan ayah. Macam mana dia memilih kawan yang betul. Pasal mak ayah letak agama, akhirnya perkelilingan dia pun perkelilingan agama. Dia bentuk atas kesedaran daripada awal-awal dalam hidup dia. Kesedaran itulah yang membentuk nak berkawan dengan agama. Ingat tadi katanya, kalau ada ustaz-ustaz, kalau ada ustazah-ustazah, bertanya dengan dia, baik dengan dia, kan persekitarannya. Dia buat satu persekitaran tuan-tuan, dia lukiskan, kalau saya ni, dah nampak kepala saya boleh lukiskan persekitaran Muhammad ni. Daripada kecilnya, lepas tu daripada remajanya, masuk asrama penuhnya, kemudian tuan-tuan pergi persediaan, pergi Jepun, tuan-tuan, tetapi satu yang tak tinggal ialah agamanya. Satu yang tak tinggal ialah Qurannya. Satu yang tak tinggal ialah sembahyangnya. Saya nak tanya Muhammad ya. Suasana yang Muhammad bentuk ni ya, yang ayah bentuk, ayah dengan mak bentuk dia kata, dan juga perkelilingan kita sahabat-sahabat dan ustazah-ustazah dan ustaz-ustaz bentuk ni. Macam mana pula kalau kita tengok apa ni yang Muhammad Omar Ali tengok sekarang ni di luar. Kawan-kawan yang lain yang sama belajar dengan kita, yang kebetulan tak dapat cara hidup macam kita ni, masih lagi honha-honha, macam lagi sembahyang pun tak jaga, masjid pun tak pergi, majlis ilmu pun jauh sekali dan sebagainya. Macam mana caranya? Ahmad nak fikir macam mana? Ahmad kenal budak-budak ni, Ahmad pernah hidup dengan budak-budak ni dan sebagainya. Macam mana caranya selain daripada cara teknik Saiful, teknik Huzaifah tadi, ada tak cara-cara lain lagi? Mungkinnya kita nak menarik minat kumpulan besar remaja yang sembahyang tak berapa sembahyang, yang masjid tak pergi masjid, yang Quran tak boleh baca.
Yang tak boleh baca Quran ni tuan-tuan, saya buat summer camp ni 40 tahun buat summer camp. Yang tak boleh baca Quran 90% tak boleh baca Quran. Yang boleh baca pun budak tahfiz, budak sekolah agama. Kalau budak sekolah biasa ni kebanyakannya Fatihah pun tak lepas lah tuan-tuan depan. Jadi macam mana Mat kita nakkan yang kita bincang ni, yang Abang Saiful punya idea, Huzaifah punya idea. Macam mana Muhammad nak garap semua ini supaya kita letakkan satu asas kehidupan. Muhammad sebagai engineer. Satu masa nanti di bawah Muhammad ramai orang-orang, ramai subordinate, ramai orang bawahan, banyak unit dan sebagainya. Satu hari nanti insya-Allah mungkin 15 tahun daripada sekarang Muhammad akan jadi bos kepada syarikat Jepun di Malaysia ni. Jadi apa dalam pemikiran Muhammad? Macam mana nak bentuk manusia supaya mereka balik kepada agama, sayang kepada agama, cinta kepada agama dan menjadi the workers of religion, menjadi pekerja agama. Macam mana Muhammad? Baik Datuk. Kalau untuk rakan sebaya ataupun rakan yang seperti Datuk sebutkan tadi tu, yang mana yang kita dah kenal tapi dia orang masih tak, mungkin kurang solat, mungkin jarang pergi masjid. Jadi saya tertarik untuk ceritakan satu pengalaman dekat Jepun di mana masjid yang surau memang surau tak adalah, memang masjid memang susah untuk dicari ya. Jadi kat situ satu kita dah survival iaitu solat di mana sahaja, yang mana bersih kita boleh solat. Contoh kalau kita nak aplikasikan dekat Malaysia ni, contohnya kalau kita pergi main futsal, badminton, contohnya kena pada waktu maghrib atau isyak. Jadi dekat situ juga kalau ada tempat main wudu, kalau tempat tu bersih kita boleh bentang sejadah, bentang tikar untuk solat. Lepas tu kita dah tegakkan agama kita, dah tegakkan kita punya kewajipan untuk menunaikan solat tu. Jadi kalau lepas tu kalau kita dah slow-slow, kita dah mula-mula kita akan merapat dengan golongan ni, diorang ni dengan rakan-rakan. Dan kita dah tunjukkan contoh yang baik iaitu solat waktu di mana sahaja. Dan lepas itu mungkin kita akan dapat tarik diorang lebih dekat kepada agama. Dan seterusnya kalau salah satu ketika masa akan datang kalau jadi bos mungkin kita perlu, bagi saya kita perlu buat satu sistem di mana dari segi working hours tu penting juga kan. Daripada 8 sampai 5 tu penting. Tapi ada waktu rehat yang diselitkan situ. Jadi waktu rehat tu penting bukan saja untuk kita isi kita punya perut, tapi tu juga penting untuk kita isi rohani kita. Bagi contoh tengah-tengah kita boleh solat duha, solat sunat, dan kalau tengah hari tu mungkin boleh dapat solat berjemaah sama-sama ataupun tazkirah dan sebagainya. Jadi bos sendiri perlu turun padang dan tengok anak-anak kerja masing-masing dan perlu memberi contoh yang baik lah. Jadi kita yang di bawah ni pun nampak atas, oh kita bukan fikir pasal dunia saja, bukan fikir pasal profit syarikat saja. Jadi penting juga untuk kita fikir kepada kita punya akhirat yang akan datang kelak. Itu saja. Okay. Jadi maknanya konsep madrasah ini, Huzaifah ya, anda kan konsep madrasah ni bukan saja Inta punya tau. Konsep madrasah ni Abang Saiful pun konsep madrasah. Sampai tempat kerja pun yang membuat kilang buat instrumen muzik pun kita boleh jadikan madrasah. Tuan-tuan dan puan, inilah cantiknya Islam tuan-tuan ni. Inilah cantiknya Islam. Islam itu agama di mana-mana. Tak kira masa, tak kira tempat, tak kira keadaan, Islam berada di mana-mana. Sembayang boleh di mana-mana tuan-tuan. Sampai waktunya kita sembayanglah. Di petrol station boleh sembayang, tepi jalan boleh sembayang. Orang Kristian tak boleh buat ini. Mereka sembahyang di church. Kita tidak semestinya sembahyang di masjid. Tetapi bila kita dah settle down, dah balik rumah, dah habis bekerja, mestilah sembahyang ke masjid, tuan-tuan dan puan. Itulah dia. Tapi yang lainnya, sembahyang. Naik kapal terbang, sembahyang. Naik kapal selam, sembahyang. Di mana pun kita sembahyang. Tak tinggal sembahyang, tuan-tuan. Kalau kita tengok di Timur Tengah misalnya, polis, tuan-tuan, yang pegang senjata tu, azan aja, letak senjata, sembahyanglah dia. Ada orang di belakangnya ikut dia imam, ada orang jadi makmum di belakang. Begitulah sembahyang tuan-tuan dan puan. Dan kita hendak suasana ini ada. Rasanya Muhammad Omar Ali tadi telah membayangkan apa ya kalau dia jadi bos. Ya? Mesti working hours tu disesuaikannya. Kalau dia jadi bos, mungkin tuan-tuan waktu rehat disesuaikannya. Dan waktu rehat itu tuan-tuan selain daripada mengisi perut dia kata tadi, bolehlah mengisi perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah-ibadah sama ada jemaah ataupun ibadah secara peribadi dan sebagainya insya-Allah. Yang akhirnya saya nak minta tuan-tuan, oleh kerana kita dah lewat agaknya, saya nak minta satu orang dalam 2 minit saja, 1 minit 2 minit
untuk mengakhirkan apa yang nak disebutkan atas tajuk ikon remaja Muslim. Kita mulakan dulu. Saya nak mulakan dengan Huzaifah. Akhir tadi dengan Abang Saiful. Huzaifah dulu. 2 minit. Okey, baik. Terima kasih banyak, Datuk. Bagi saya yang penting untuk remaja ni adalah suasana. Sekiranya suasana remaja-remaja kita elok, maka insya-Allah kita akan menghasilkan remaja-remaja yang elok. Tapi sekiranya remaja-remaja kita berada dalam suasana yang tidak elok, maka kita akan melahirkan lebih ramai remaja yang tidak elok. Saya sangat setuju dengan Encik Saiful. Dia kata kat kampung-kampung banyak orang-orang yang rosak. Apa yang menyebabkan pelajar remaja kita rosak? Bagi saya nombor satu, media sosial. Walaupun mereka duduk kampung, mereka susah pergi bandar tempat maksiat, tapi mereka boleh melayari apa saja video di media sosial. Jadi kita orang-orang yang Allah pilih sebagai orang agama ni, katakanlah, kita boleh buat banyak lagi program di media sosial yang melibatkan agama. Saya sangat tertarik dengan Ustaz Don. Ustaz Don dia kata, ustaz-ustaz yang glamour-glamour ni, dia kena tarik seorang dua artis bersama dengan dia. Kerana apa? Ustaz tu sendiri dah ramai followers. Bila dia tarik seorang artis ni belakang dia ada puluhan ribu followers. Jadi bila ustaz dengan artis ni buat program keagamaan, automatik kedua-dua followers akan follow dan akan terkesan dengan program tersebut. Kadang-kadang kalau ustaz saja ceramah, followers artis mungkin tak nak dengar. Kalau artis buat program, followers ustaz mungkin tak dengar. Tapi bila berdua ni bergabung, followers mereka bergabung, Masya Allah, ustaz ni cerita tentang agama, automatik orang lain pun akan dengar. Inilah kita namakan media sosial yang digunakan untuk menarik orang pada kebaikan. Walaupun tak ada kesan banyak, setitik dua titik je kesan masa tu, insya-Allah lama-lama titisan tu akan bertambah. Itu je Datuk, sekian, alhamdulillah. Okey, apa Muhammad Omar Ali? Sila dalam 1-2 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pengakhiran bagi saya yang penting iaitu kesedaran diri ya Datuk. Bagi kita yang masih muda ni, kita kena fikir apa tujuan hidup. Kita diciptakan untuk apa? Seperti yang disebut dalam Quran, kita dicipta untuk beribadah dan untuk menjadi khalifah. Yang dari situ kita nampak bahawa tujuan hidup ni bukan hanya untuk jadi kaya ataupun ada sebagainya dari segi nikmat kehidupan di dunia ni. Jadi bila lepas kaya, kemudian apa kan? Kemudian apa? Sampai tua, kemudian apa kan? Kita tahu satu masa nanti kita akan meninggal, kita akan kembali kepada ilahi. Dan kemudian bagaimana? Sudah siapkah kita punya persiapan untuk dikubur di akhirat kelak? Daripada situ kita boleh slow-slow tarik diri untuk melakukan satu perubahan. Jadi di bulan yang mulia ni, Ramadan, pintu neraka pun ditutup, syaitan pun digari. Jadi inilah masanya yang sesuai, sangat sesuai bagi saya sendiri untuk slow-slow buka langkah satu demi satu, betulkan yang mana yang tak betul, kita tambah yang mana kita boleh tambah amalan sunat, kita tambah. Jadi itu saja saya rasa. Okey. Maknanya ialah besar sebenarnya apa yang dicadangkan oleh Muhammad ni kan kesedaran. Kita kena bentuk satu suasana, bagikan kesedaran insya-Allah tuan-tuan. Kenapa kita dicipta? Maknanya tuan-tuan dan puan ni bukan cerita-cerita kecil aja. Bukan cerita kecil, bukan cerita hari-hari, kecil-kecil ni boleh dibilang dengan jari. Tapi cerita yang besarnya. Apa cerita besarnya? Alam kita nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Alam dewasa, macam mana pun mereka akan masuk alam dewasa. Panjang umur alam dewasa. Kalau mereka berumur 17, 18, 19, 20 tahun, dia sudah masuk mula alam dewasa. 21, 23, 24 dah mula alam dewasa. 30 dah mula alam dewasa. Mereka akan menempuh alam dewasa. Tapi kalau misalnya alam mudanya, alam kanak-kanaknya tak senonoh, alam dewasa pun mengikut juga tidak senonoh. Dan akhirnya masyarakat tidak senonoh. Negeri pun jadi tidak senonoh. Jadi sebenarnya apa yang disebut oleh Muhammad Omar tadi, kalau kita renungkan betul-betul, persiapan menemui Allah, dia kata. Persiapan menemui Allah. Apa salahnya kita nak cerita? Anak-anak muda ni kena tahu tuan-tuan. Kena tahu dia apa dia kubur, apa dia sakratul maut, apa dia kiamat, bila kita nak dibangunkan, apa dia titian sirat, apa dia mizan. Allah tuan-tuan. Berapa orang yang tahu? Saya duga anak-anak kita dalam summer camp selama 40 tahun tuan-tuan. Mizan, tanya mizan. Tahu tak apa dia mizan? Timbangan. Apa dia timbangan? Tak tahu tuan-tuan. Tak tahu anak-anak kita. Tak tahu. Apa dia titian sirat? Tak tahu tuan-tuan. Tak tahu. Jadi inilah tuan-tuan dan puan ya. Inilah yang relevannya apa yang Muhammad Omar Ali menyebutkan tadi. Awal-awal lagi beri kepada mereka tentang overview tentang kematian, overview. Tapi ada orang katakan ini cerita fantasi, ini cerita-cerita kita enjoy. Apa yang dia enjoy? Kita enjoy. Jadi yang akhirnya Abang Saiful apa pesanan Abang Saiful?
dalam seminit 2 untuk adik-adik kita yang sedang mengikuti dan mak bapak yang sedang mengikuti program ni. Sila Abang Saiful. Saya nak mengajak teman-teman semua, ini pengalaman peribadi saya lah daripada saya remaja. Saya punya teman dulu yang duduk di flat keliling, satu bilik, satu rumah 15 orang. Saya punya teman yang dulu, yelah hari ni kita ambil remaja, kalau kita nak cerita remaja ni bermacam-macam masalah ada. Jadi apakah cara yang terbaik untuk kita nak solve benda ni? Macam tadi kita cerita bermacam-macam masalah, yang mak rempit ada, yang hisap dadah, yang gini. Yang mak bapak pun tidak ada education untuk mendidik mereka. How we want to solve this? In one sentence saja. Kuncinya adalah ibu. Saya selalu tekankan pada anak-anak saya, anak-anak didik saya, engkau jahat macam mana pun tak apa, saya kata. Nak suruh dia semayang, nak suruh dia baik, terus tak boleh. Tak apa. Abah minta kau buat satu benda je dulu. Engkau hormat mak engkau. Engkau hormat mak engkau, duit gaji bulan-bulan bagi semua ke mak. Dan benda ni terbukti. Saya suka remaja bermasalah. Bawalah kepada saya remaja masalah macam mana pun, kalau diikut cakap saya, hormat mak. Engkau nak buat benda gila kau buat, tapi hormat mak, kau bagi mak duit bulan-bulan. Dan saya akan telefon mak dia, Kak, ni bagi duit tak? Bagi. Kak doa, Kak doa. InsyaAllah. Saya beritahu benda ni, remaja tu dia akan ubah. Sebab saya dah tengok sahabat saya sendiri, memang dia duduk di flat keliling, 15 orang adik-beradik. Rumah satu bilik saja, Datuk. Benda ni, dia sampai tingkatan 3, dia meniaga ayam di Pasar Selayang dan dia memang matfit. Di Kuala Lumpur memang terkenal. Dan dia hari ni berubah di seorang pendakwah. Seorang pendakwah hebat hari ni. Kunci dia tu, dia kata memang dulu dia jahat. Saya jahat bang, tapi saya jaga mak saya. Duit gaji saya bagi mak saya. Kalau saya beli isteri saya gelang, saya beli mak saya punya lagi besar. Jadi mak dia pun tak maaf saya kata, mak dia pun bukan orang semayang, bukan dakwah, tak ada. Tapi saya tengok Allah Ta'ala ni dia pusing keadaan tu. Allah Ta'ala buka hati dia. Dan dia hari ni menjadi punca, adik-beradik dia semua menjadi baik. Jadi bila orang tanya saya, bagi satu formula, apa nak buat? Senang aja. Kita jumpa budak, kita tanya, hormat mak tak? Hormat. Okey, bagus. Hormat mak. Telefon mak. Jadikan mak tu Tuhan. Ada duit bagi mak. Jadi orang ni dia jahat macam mana pun, kalau dia jaga mak dia, insya-Allah dia mesti balik. Dia akan jadi seorang Muslim yang hebat, Datuk. Allah. Cantiklah. Para penonton Datuk sekalian ya. Tuan-tuan tengok ya, perbincangan yang macam ni walaupun perbincangan santai-santai tuan-tuan, tapi bagi saya lah dan saya bagi tuan-tuan dan perempuan juga. Tengok tuan-tuan ya. Banyak perkara kalau kita catat tadi, kita tengok, kita catat satu persatu apa yang nak dibuat daripada pendapat Omar tadi, anak muda ni, Huzaifah yang mendidik anak-anak dia, anak-anak didik dia tuan-tuan. Dengan Saiful pula dengan mentoring dan sebagainya. Banyak perkara lah tuan-tuan. Ujungnya tadi tuan-tuan, daripada Saiful tadi, emak ni. Dan saya tengok dengan mata kepala sendiri tuan-tuan dan puan, macam mana anak-anak meraihkan mak. Tak ada tuan-tuan. Berapa orang yang pimpin tangan mak nak keluar daripada rumah, rumah tu ada tingkat-tingkat macam itu, pimpin satu persatu. Berapa orang yang bukakan pintu untuk mak nak masuk kereta, pintu kereta dibukakan. Berapa orang yang mengenakan tali pinggang dekat kereta untuk mak, dikenakan tali pinggang. Tak ada Saiful, tak ada. Tak ada, I can tell you, tak ada. Inilah masalah besarnya. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan, tak ada berkat. Tinggi macam mana, melangitlah tinggi kalau dia tak hormat, tak taat kepada mak dia. Tuan-tuan, satu hadis mengatakan, di antara nanti laknat Allah yang akan ditimpakan kepada anak-anak, tunggu waktu kiamat, dunia lagi sudah ditimpakan musibah itu, ialah doa ibu dan ayah. Cantik perbincangan kita. Terima kasih kepada Abang Saiful, terima kasih kepada Muhammad Omar Ali, terima kasih kepada Huzaifah. Dan saya harap kita dapat lagi sekali. Saya minat sangat ni tentang remaja ni. Saya rasa ni program saya ni, saya nak antaranya dakwah saya nak bagi penumpuan. Remaja saya nak bagi penumpuan. Tentang ibadat-ibadat harian ni saya nak bagi penumpuan. Tentang kasih sayang kepada mak dan ayah saya nak bagi penumpuan. Pertumpuan Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan bantu saya dengan anak-anak ni semua ni akan bersama-sama dalam program ini tuan-tuan. Habis PKP pun program ni akan terus berjalan. Insya-Allah saya nampak tuan-tuan macam mana minatnya manusia kepada program ni insya-Allah. Malam ini tuan-tuan dan puan pukul 10, tajuk kita malam ni tuan-tuan, suami isteri (2) isu-isu kritikal. Suami isteri (2) isu-isu kritikal.
akan dibahaskan oleh seorang tuan-tuan ya. InsyaAllah saudara Ustaz Syafi'i Ngah, lawyer juga, lawyer syar'i tuan-tuan dan puan, pernah jadi timbalan speaker kepada Dewan Negeri Selangor, Dewan Undangan Negeri Selangor, dan seorang lagi Ustazah Yohanis daripada JAKIM. Memang Ustazah ni tuan-tuan kemajuan Islam. Sahabat-sahabat saya jumpa dengan tuan-tuan, tuan-tuan doa dekat membaik kepada umat sejagat insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah insya-Allah. Okay. Insya-Allah.